Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jal kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan, dapat kita bersama pada pagi ini menyambung lagi perbahasan daripada kisah-kisah tidak sahih di meja penceramah. Dan hari ini kita akan bahas kisah yang ke-11, iaitu tajuknya kalimah ummati, yang bermaksud umatku, yang diucapkan sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Dalam buku ni, muka surat 195. Adakah benar penisbahan kalimah terakhir yang disebut oleh Rasulullah sebelum dia wafat ialah ummati? Ummati. Okay. Ini antara kisah yang banyak didengari dan diyakini oleh sebahagian orang bahawasanya itu ialah kisah yang betul ataupun kisah yang benar. Bila mana duduk dalam buku ni, maknanya kisah tu ada problem lah. Okay. Jadi kita nak tengok dalam pendahuluan, apa penulis hafizahullah dia kata. Dia kata terdapat maklumat yang mendakwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut ummati sebelum baginda wafat. Ini umum maklumat yang kita tahu. Maklumat ini sering digunakan oleh asatizah dan juga agamawan bagi menyatakan kasih dan sayang baginda terhadap umatnya, sehingga baginda menyebut-nyebutnya sebelum menutup mata buat kali terakhir. Memang cerita ni dibawa untuk memupuk rasa sayang pada Nabi, rasa kasih dan cinta pada Nabi. Memang pada satu ketika dulu, cerita ni diulang-ulang oleh sebahagian penceramah. Tak kiralah penceramah terkenal ataupun yang tak masuk TV ke apa semua, cerita ni diulang-ulang. Bahkan cerita ni dijadikan sebagai modal. Bila mana masuk saja bulan Rabiul Awal, nak cerita tentang, kata apa, menyayangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okay. Pertama kita nak tahu, kasihnya Nabi kepada umatnya itu ialah benda yang tak dapat dinafikan. Itu benda yang jelas terang. Kalau kita tengok dalam pendahuluan, penulis dia ada datangkan ayat 128 daripada surah At-Taubah, iaitu dua ayat terakhir dalam surah At-Taubah. Allah Ta'ala sebut nak menjelaskan melalui dua ayat ni, melalui ayat ini, iaitu Nabi satu orang yang sangat sayangkan umat dia. Sama ada umat tu ialah umat yang Nabi tengok dengan mata kepala Nabi, iaitu yang hidup sezaman, ataupun yang datang mutaakhir, iaitu kita ni yang datang kemudian. Iaitu ayat yang berbunyi laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Allah Taala sebut pada ayat yang ke-128 surah At-Taubah. Allah Taala kata laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sesungguhnya telah datang satu orang rasul daripada kalangan kamu, iaitu daripada keturunan manusia, keturunan anak Adam, daripada bangsa Arab. Azizun 'alaihi ma 'anittum. Tuhan sebut berat terasa olehnya penderitaan kamu, sangat menginginkan keselamatan bagi diri kamu. Harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim.
amat belas kasihannya, penyayangnya terhadap orang-orang yang beriman. Melalui ayat ni kita boleh tengok bagaimana Allah Azza wa Jal gambarkan keinginan yang ada pada diri Nabi terhadap umat dia. Walaupun ayat ni kadang-kadang dijadikan sebagai petua untuk dapatkan satu benda lain. Kalau kita tengok dua ayat terakhir surah At-Taubah ni, ada orang dia gantung kat rumah ni. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ayat ni dikatakan boleh sembuhkan sakit sekian-sekian. Dikatakan kalau dijadikan amalan petua, dapatlah itu dan ini. Sebahagiannya percaya daripada ayat ni. Tak apalah, yang tu kita letak tepi dulu. Fokus pada ayat ni, Allah Ta'ala nak beritahu pada kita tentang wujudnya rasa bimbang Nabi kepada umatnya sekiranya umat dia tu gelong, tak ikut apa yang dibawa olehnya, tak menyahut seruan syariat yang dibawa oleh Nabi. Jadi itu antara benda dan perkara yang Tuhan sendiri jelas dalam Al-Quran. Menurut sumber, orang yang melaporkan cerita kata Nabi ni, last word dia, perkataan terakhir ialah ummati ummati. Riwayat itu datang daripada Ali radhiyallahu anhu. Ini menunjukkan bahawasanya seolah-olah Ali itu dengar secara langsung daripada mulut Nabi, dan ianya satu benda yang jelas berlaku. Dalam pendahuluan ni dia ada sebut, dan pastilah ia bermaksud Rasulullah meninggal di sisi beliau. Menurut sesetengah pihak, ini merupakan rekaan kumpulan tertentu, iaitu kumpulan Syiah, untuk mengangkat kedudukan imam mereka, untuk melebihkan Ali berbanding orang lain. Itu dakwaan. Itu ialah satu benda yang umum diketahui. Sama ada pihak yang percaya ataupun yang tak percaya. Kita tengok sumber kisah. Muka surat 196, penulis ada sebut tentang sumber kisah. Dia sebut, selain itu, ada pendapat mengatakan bahawa malaikat maut datang berjumpa Nabi, datang berjumpa dengan Rasulullah dan memberi pilihan pada baginda sama ada ingin meneruskan hidup atau dicabut nyawa. Mana dekat Nabi dah nazak tu, Nabi nak wafat tu, malaikat datang beri pilihan. Maklumat ini dinyatakan dalam beberapa kitab. Dia senaraikan beberapa kitab. Antara kitab yang terkenal ialah Majma'uz Zawaid oleh Al-Haythami ni. Kemudian Hilyatul Awliya oleh Al-Asfahani. Ini dua kitab yang paling masyhur datangnya riwayat daripadanya. Mana riwayat yang kata ummati ummati ini termasuk juga riwayat yang mengatakan diberi pilihan, tukhayyaru, diberi pilihan oleh malaikat kepada Nabi untuk mati ataupun untuk kekal hidup. Itu ialah dua kitab. Disebabkan kisahnya terlalu panjang, dirumuskan kepada beberapa noktah penting. Sebab hadis tu ialah hadis yang panjang. Dalam buku ni dia senaraikan 13 poin mengenai riwayat tersebut. Yang pertama dia kata Allah Azza wa Jal memerintahkan malaikat maut untuk mencabut nyawa Nabi dalam bentuk yang paling baik. Itu rumusan daripada apa yang dalam riwayat tu. Maknanya diutuskan malaikat untuk cabut nyawa Nabi dengan cara yang paling terbaik. Yang ni tak ada masalah sangatlah. Yang ni umum memang tahu pun. Nyawa para Nabi, roh para Nabi diambil oleh malaikat mestilah dengan cara yang paling terbaik, sebab ini ialah sebaik-baik manusia. Yang kedua, malaikat maut menyamar dalam bentuk seorang Arab Badui. Datang rumah Nabi, ketuk pintu rumah Aisyah pada waktu itu. Dalam sebahagian riwayat tanya Rasulullah ada ataupun tidak. Maka Aisyah jawab, Rasulullah sedang sakit, kalau ada apa-apa urusan tangguh dulu. Yang datang tu ialah malaikat maut yang menyerupai orang. Dan orang tu ialah orang, dari segi perwatakannya ialah orang-orang yang disebut sebagai Arab Badui. Maknanya orang daripada kawasan pendalaman. Itu poin yang kedua. Sini dah ada something sikit riwayat ni. Dah ada something sikit. Dah ada benda yang perlu digusarkan. Yang ketiga, malaikat memberi salam sebanyak 3 kali untuk meminta izin masuk. Setiap kali memberi salam, Ummul Mukminin Aisyah
meminta Fatimah menjawabnya. Fatimah tidak memberi keizinan untuk masuk kerana ingin memberi peluang ayahandanya untuk berehat. Ini kita dah sebut tadi. Ini ialah kebanyakan riwayat yang masyhur macam tu. Yang keempat, akhirnya Rasulullah sendiri meminta supaya pintu dibukakan dan orang itu diberi izin untuk masuk. Dan Rasulullah menjelaskan itulah malaikat maut. Itu poin yang keempat, diringkaskan. Yang kelima, berikut ialah petikan dialog antara Nabi Muhammad dengan malaikat maut. Adakah kamu datang untuk menziarahiku atau mencabut nyawa? Malaikat menjawab, aku datang untuk kedua-duanya. Dan Allah Ta'ala memerintahkan aku tidak masuk rumah melainkan dengan izin. Ini riwayat terkenal. Dan juga tidak mencabut nyawa melainkan dengan izin. Jika tidak, aku akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi malaikat yang datang menyerupai manusia tu, bila mana Nabi benarkan dia masuk, maka Nabi tanya, kamu datang nak buat apa? Nak mari ziarah ke nak cabut nyawa? Maka kata malaikat tu, aku datang kedua-duanya. Aku datang untuk ziarah dan aku tak akan masuk selagi aku tak dapat izin. Dan aku datang untuk cabut nyawa dan aku tak akan cabut selagi aku tak dapat izin. Kalau aku tidak diizinkan, aku akan kembali pada Allah Ta'ala. Ini riwayat yang terkenal macam tu. Yang keenam, Jibril alaihissalam ketika itu berada di langit dunia. Beliau tidak sanggup melihat keadaan Nabi SAW menghadapi kematian. Secara tiba-tiba beliau berada di sisi kepala Nabi SAW. Mengikut riwayat tu. Maksudnya tiba-tiba datang. Yang perasaan tu Nabi seorang lah. Yang ketujuh, Nabi bertanya kepada Jibril tentang tawaran-tawaran daripada Allah terhadap baginda. Apa yang Nabi akan dapat? Sekiranya Nabi wafat ni, dia akan dapat apa? Maka Jibril pun jelaskan, ini kemuliaan, ini apa yang Nabi dapat. Yang ke-8, kemudian Nabi bertanya satu soalan yang agak menyentuh jiwa. Pertanyaan Nabi ialah seperti berikut. Yang tu dia letakkan pada poin yang ke-9. Aku ingin bertanya tentang kesedihan dan kedukaan. Apa yang akan diperoleh pembaca Al-Quran selepas pemergianku? Apa yang diperoleh oleh orang yang berpuasa Ramadan selepas pemergianku? Apa yang diperoleh oleh orang yang menunaikan haji di Baitullahil Haram selepas pemergianku? Apa yang diperoleh umatku yang terpilih selepas pemergianku? Beberapa soalan Nabi ajukan pada Jibril untuk dapatkan kepastian tentang keadaan umat-umat Nabi ini yang melakukan amalan-amalan tertentu. Poin ke-10, Ali radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah, siapa yang akan memandikan baginda, yang mengkapankan baginda, mengerjakan salat jenazah dan memasukkan baginda ke dalam kubur? Rasulullah pun menjawab, wahai Ali, orang yang memandikan aku adalah kamu. Al-Fadl bin Abbas membantumu memberi air. Fadl bin Abbas ni salah seorang daripada anak pak menakan Nabi lah, Abdullah bin Abbas, Fadl bin Abbas ni. Ini antara keluarga Nabi. Jibril orang yang ketiga. Jadi Nabi kata, Ali orang yang memandikan, yang akan bantu kamu ialah Fadl bin Abbas, dan yang ketiga ialah Jibril alaihissalam. Apabila kamu selesai memandikanku, kapankan aku dengan 3 kain yang baru. Jibril akan membawa wangian daripada syurga. Apabila kamu meletakkan aku di atas katil, letakkan aku dalam masjid dan keluarlah. Orang pertama yang akan mengerjakan salat buatku ialah Tuhan Azza wa Jal daripada atas arash. Orang pertama, tuan-tuan tengok tuan-tuan tengok riwayat ni. Orang, disebut orang pertama yang akan mengerjakan salat ialah Tuhan. Tuhan bukan orang. Dia kata, orang pertama yang akan mengerjakan salat buat saya ialah Tuhan Azza wa Jal daripada atas arash. Jadi riwayat ni dia ada satu benda yang tak jelas. Bolehlah ada sebahagian riwayat mengatakan salat itu bukan dengan makna salat macam kita salat ni, bukan salat jenazah tu. Salat tu dengan makna doa, dengan makna kemuliaan, apa-apa sajalah. Kemudian diikuti oleh Jibril, kemudian diikuti oleh Mikail, kemudian diikuti oleh Israfil, kemudian malaikat secara berbondong-bondong dengan rombongan-rombongannya. Kemudian kamu masuklah dan berdirilah dalam saf, jangan berada di hadapanku seorang pun. Maksudnya jangan berada di hadapan jenazah Nabi itu seorang pun. Jadi ini riwayat-riwayat yang datang daripada Majma'uz Zawaid ataupun daripada Hilyatul Awliya oleh Al-Asfahani. Yang ke-11, Ali menceritakan mereka mendengar bunyi bising dalam masjid.
namun tidak dapat melihat siapakah yang membuat bunyi bising tu. Bunyi riau semacam, tapi tak tahu siapa. Okey. Yang ke-12, mereka bertakbir dalam salat jenazah dengan cara takbir Jibril dan salat dengan cara salat Jibril. Okey. Boleh jadi kata Jibril ni dia menyerupai manusia. Yang ke-13, orang yang masuk ke dalam kubur untuk menurunkan jenazah Nabi ialah Abu Bakar As-Siddiq, Ali radhiyallahu anhu dan juga Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Okey. Jadi ini 13 rumusan untuk riwayat yang terkenal menjelaskan Nabi ni sebut ummati dan Nabi juga diberi pilihan untuk hidup ataupun untuk mati. Okey. Tengok apa kata ulama terhadap kisah ni. Okey. Kisah ini mengandungi banyak perkara dan maklumat yang pelik dan tidak dapat diterima oleh akal yang sihat. Daripada sudut perbahasan dalil, ia tertolak sejak awal lagi. Maknanya ada benda-benda yang pelik dan diragui pada riwayat. Yang pertama dia sebut soal pengurusan jenazah Nabi. Tak jelas. Okay. Yang kedua dikatakan Allah Subhanahu Wa Taala dan para malaikat mengerjakan salat jenazah kepada Nabi. Jika Allah salat, Allah membaca doa apa dan berdoa pada siapa? Itu persoalan dia. Kalau Allah salat kepada jenazah Nabi, let's say dia salat lah. Okay. Dia salat, dia minta dengan siapa? Dia tu Tuhan dah. Dia tu Tuhan dah. Okay. Riwayat-riwayat macam ni, saya tahu. Okay. Ustaz yang cerita, dia tak akan baca riwayat Arab tu. Sebab dia pun mungkin dengar video ustaz mana-mana, dia pun tak buka kat kitab asal. Dia duk ambil yang poin-poin, certain poin yang rasa menarik, yang ada sentimental value pada poin tu, dia pun bawa masuk dalam kuliah. Okay. Tapi kalau baca riwayatnya secara panjang, secara tuntas ni, kita akan perasan ada lafaz-lafaz yang pelik, ada benda-benda pelik yang boleh dikesan pada riwayat tu. Antaranya Allah Ta'ala salatkan jenazah Nabi. Okay, itu persoalan dia. Yang ketiga, kedengaran bunyi bising dalam masjid namun tidak diketahui siapa. Okay, ini persoalan-persoalan yang ditimbulkan. Kemudian yang keempat, apakah yang dimaksudkan dengan takbir dan salat cara Jibril? 4 persoalan untuk riwayat yang terkenal ni. Riwayat 13 poin kita sebut tadi. Okay. Tapi kalau kita tengoklah 4 persoalan ni, dari segi logiknya bolehlah kita timbulkan. Pertama, pengurusan jenazah yang pelik. Sebab dalam pengurusan jenazah tu Jibril kena ada seorang. Jibril tu bukan orang, dia malaikat. Okay. Yang kedua, Allah Ta'ala yang salatkan jenazah Nabi. Yang ketiga, bunyi bising yang tak diketahui datang pada mana. Yang keempat, salat dengan takbir dengan cara Jibril. 4 cara ni. Okay. Sebenarnya, saya nak sebut pada tuan-tuan puan-puan, sebelum pada kita bahas lebih panjang lagi. Allah Ta'ala, ataupun agama ni kita sebut, agama Islam ni, bila mana dia nak datangkan wajah syariat yang komplit pada penganut dia, agama Islam ni, cara salat, cara nak sayang Nabi, semua benda-benda yang berkait dengan agama. Okay. Ada satu benda yang selalu wujud dengan benda-benda ni. Maknanya dalam bab ibadat ke, dalam bab benda-benda ghaib yang melampau-lampau ni lah. Okay. Dia Allah Ta'ala benarkan pada kita untuk kita fikir logik ataupun tidak bila mana kita dengar satu-satu berita. Maknanya bila mana kita dengar satu berita tu, betul ke benda tu berlaku? By realitinya, adakah ianya berlaku? Datangnya riwayat-riwayat yang pelik seperti ini, kita akan rasa something. Kita sebagai orang yang hidup pada zaman sekarang ni, ataupun orang yang hidup pada mana-mana zaman pun, okay, dengar benda pelik ni, kita akan berlawan perasaan kita. Nak percaya ke tak? Nak percaya ataupun tidak? Okay. Bukan kata cerita Nabi lah, cerita mana-mana pun. Saya nak sebut pada tuan-tuan puan-puan, bagaimana Islam mengajar penganutnya berinteraksi dengan benda pelik. Dengar riwayat yang semacam, adakah terima bulat-bulat terus? Ataupun datangkan spekulasi-spekulasi yang kita ada rasa something pada riwayat tu. Kita datangkan persoalan. Macam dalam buku ni, bila mana dia datangkan satu riwayat cerita, dia akan datangkan apa persoalan yang kita kena timbulkan bila mana dengar cerita ni. Dia ajar pada kita cara
dengar benda pelik, timbulkan persoalan. Okay. Tapi kebiasaannya lah, orang yang promote benda pelik, dia akan tutup akal orang yang mendengar cerita dengan dia kata, kalau Tuhan nak jadikan benda tu terjadi, apa masalah dia? Ataupun kalau benda tu nak jadi, ianya bukan benda yang pelik, tak mustahil bagi Tuhan. Sebab tu kalau tengok cerita karamah ke, cerita-cerita khurafat ke, bila mana orang yang bawa tu bersungguh-sungguh mempertahankan cerita tu, last sekali dia akan maniskan cerita tu dengan dia kata, kalau Tuhan kehendaki tidak ada benda yang boleh menghalang. Last sekali dia akan pergi situ. Dia akan pergi. Sebab tu yang jadi cerita istighasah dengan pokok pun boleh. Yang jadi bising 1-2 hari ni. Bukan 1-2 hari, baru kemarin baru. Okey. Bila mana dia nak pergi kepada kata boleh. Dia nak cari ruang yang boleh. Okay. Dia satu orang ni dia dah pertahan benda tu, dia mesti kena kata benda tu boleh macam mana pun. Okay. Jadi dia cari ruang yang boleh. Walaupun kalau kita tengok penjelasan yang dia sebut tu jelas tak cerdik dah pun. Tapi dia nak kuatkan juga benda tu. Okay. Tengok, bila mana kita dengar riwayat yang pelik, penulis ni dia bawa pada kita cara-cara untuk fikir. Riwayat ni boleh dipercayai ataupun tidak. Maknanya, kalau kita terlintas, ada rasa something dengan riwayat tu, lintasan itu bukan lintasan yang tak betul. Sebab ada sebahagian penceramah dia kata, tuan-tuan jangan rasa pelik lah dengan benda-benda macam ni. Ini semua kuasa Tuhan. Sebenarnya dia nak block kita supaya kita soal jawab dengan dia panjang sikit. Sebab, kalau kita timbulkan persoalan, logik ke macam ni? Dia pun jadi peluh berkicap dia nak jawab. Akhirnya dia tutup awal-awal. Jadi dia kata, tak payah fikirlah, benda ni memang kalau Tuhan nak bagi jadi, dia akan jadi. Tak payah rasa pelik, dengar saja. Okay. Itu 4 persoalan yang ditimbulkan. Kita tengok. Al-Haythami, iaitu penulis kepada kitab Majma'uz Zawaid, yang riwayatkan hadis ni, sesudah dia riwayatkan kisah ni, dia memberi komentar. Dia yang jadi problemnya, baca riwayat tak tengok komentar penulis. Okay. Apa kata Al-Haythami? Dia kata, kisah ini diriwayatkan oleh At-Tabarani yang tulis Al-Ma'ajim, Mu'jam Kabir, Mu'jam Al-Awsat dengan Mu'jam Saghir tu, yang kalau kita biasa dengar riwayat At-Tabarani. Okay. Kata Al-Haythami, ketika mana dia riwayatkan dalam kitab dia, dia kata, kisah yang kata ummati apa semua ni lah. Okay. Riwayat daripada At-Tabarani, ada perawi yang bernama Abdul Mun'im bin Idris, seorang pendusta dan pemalsu. Okay, jelas. Maknanya tukang bawa cerita pun kata dalam cerita ni ada satu orang problem. Ibn Hibban wafat 354 Hijrah. Dalam kitabnya Al-Majruhin, Ibn Hibban, bukan Ibn Habban. Ni ada cerita seorang mufti. Jadi mufti Ibn Hibban pun tak reti sebut. Tuan-tuan carilah mufti mana. Tapi setiap kali bercakap Ibn Habban. Tu pun sakan nak lawan benda-benda yang tak betul. Okey. Adalah tapi bukan mufti kawasan-kawasan ni. Okey. Tuan-tuan carilah. Okey. Dalam kitab dia Al-Majruhain memberikan maklumat yang ringkas berkenaan dengan Abdul Mun'im bin Idris. Nama penuh beliau ialah Abdul Mun'im bin Idris bin Sinan bin Kulaib, merupakan cucu kepada Wahab bin Munabbih. Beliau memetik periwayatan daripada Wahab, manakala orang-orang Iraq mengambil periwayatan daripada beliau. Beliau memalsukan hadis atas nama bapanya dan orang-orang yang terpercaya tidak halal berhujah dan mengambil periwayatan daripadanya. Ibunya ialah Ummu Salamah binti Wahab bin Munabbih, meninggal pada tahun 228 Hijrah di Baghdad. Okay. Biasanya macam ni lah. Hadis-hadis palsu ni biasanya tempat mewujudkan ataupun tempat proses hadis palsu ni kebanyakannya di Iraq. Kebanyakannya lah. Mesti mari pada Iraq. Orang kata apa? Pemalsu hadis ni kebanyakannya datang pada situ. Okay. Jadi selesai yang tu. Kemudian, sanad yang terdapat dalam kitab Hilyatul Awliya oleh Abu Nu'aim Al-Asfahani. Okay. Sulaiman bin Ahmad melaporkan kepada kami bahawa Muhammad bin Ahmad bin Barra melaporkan kepada kami bahawa Abdul Mun'im bin Idris bin Sinan melaporkan kepada kami daripada bapanya daripada Wahab bin Munabbih. Wahab bin Munabbih ni tokoh besar. Okay. Tapi nama dia digunakan sebagai penguat
untuk Abdul Mun'im bin Idris ni lakukan riwayat-riwayat dia. Daripada Jabir bin Abdullah dan Ibn Abbas. Keterangan berkaitan dengan Abdul Mun'im sudah dinyatakan sebelum ini. Wahab bin Munabbih wafat 114 Hijrah. Meskipun diiktiraf sebagai seorang yang thiqah, namun beliau banyak meriwayatkan perkhabaran Israiliyat. Masalah utama pada sanad ini ialah pada cucunya, iaitu Abdul Mun'im. Jadi Abdul Mun'im bin Idris ni selalu guna nama tok orang dia untuk lakukan riwayat dia, untuk angkat riwayat dia. Dia nak guna nama dia tak kuat, jadi dia guna nama orang lain. Dia lakukan pemalsuan secara halus. Ini ialah satu penyakit di kalangan perawi-perawi hadis. Dia tahu riwayat dia tak kuat, dia pun sandar pada orang. Waktu dia sandar tu, dia sandar ikut sukati dia, merabalnya dia sandar. Sebab apa dia sandar macam tu? Sebab mungkin orang yang dia sandar tu tak duduk setempat dengan dia, ataupun sudah meninggal dunia, yang menyebabkan dia boleh seenak rasa menyandarkan cerita tu pada orang tersebut. Sebab tak ada orang yang nak pergi sahkan balik cerita. Macam sama kita lah tuan-tuan, bila mana ada penceramah yang cakap punya sedap, biasanya dia akan sandarkan pada tokoh yang dah meninggal. Biasanya. Sebab kita nak pergi tanya dia dah meninggal pun. Okay, jadi dia pergi sandar pada tokoh tu. Okay. Jadi Abdul Mun'im ni selalu duk guna nama tok orang dia untuk lakukan riwayat dia. Okay. Kemudian kita tengok, benarkah Nabi mengucapkan ummati sebelum meninggal? Terdapat satu hadis yang digunakan untuk memperihalkan perkara ini, iaitu Ali radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya ketika Rasulullah berada pada penghujung nyawanya, baginda menggerakkan kedua bibirnya. Saya mendekatkan telinga dan mendengar Rasulullah berkata dengan perlahan, umatku, umatku. Ini yang dikatakan kepada Ali bin Abi Talib. Okay. Namun tidak ada satu sumber yang absah untuk mengetengahkan riwayat ini. Terdapat kajian menunjukkan hadis ini ada dibawa oleh Syekh Uthman bin Ahmad Asy-Syakir Al-Khubawi dalam kitab beliau Durratun Nasihin tentang sumber asal penceritaannya. Durratun Nasihin ni antara kitab yang terkenal di kalangan ustaz-ustaz kita, khususnya di Malaysia ni lah. Digunakan untuk ambil fadilat-fadilat yang tak jelas, lalu promote pada orang. Antara fadilat yang terkenal diambil dalam kitab Durratun Nasihin ni ialah fadilat salat tarawih malam pertama, apa kelebihan dia? Malam kedua, apa kelebihan dia? Sampailah habis 30 malam ataupun 29 malam. Semua lain-lain, okay, itu ambil pada Durratun Nasihin kebanyakannya. Dia dua, sama ada Durratun Nasihin ataupun Nasaihul Ibad. Dua itulah. Dua kitab yang terkenal digunakan oleh sebahagian penceramah ni untuk, orang kata apa? Untuk nisbahkan benda-benda fadilat-fadilat yang tak jelas. Okay. Namun hadis ini bertentangan dengan banyak maklumat lain yang ternyata lebih sahih. Terlebih dahulu ditegaskan beberapa perkara. Nabi Muhammad, muka surat 201, Nabi Muhammad meninggal di ribaan Ummul Mukminin Aisyah. Jadi periwayatan Ummul Mukminin tentang ucapan terakhir yang dilafazkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dianggap sebagai sumber yang paling sahih dan tidak boleh dipertikaikan. Sebab Syiah dia nak hilangkan karakter, dia nak hilangkan watak Ummul Mukminin Aisyah ni. Sebab dia orang ada problem dengan Aisyah. Jadi selalu untuk dia orang angkat Ali bin Abi Talib ni. Tidak dinafikan, yang kedua, 202, muka surat 202. Tidak dinafikan sahabat-sahabat Nabi termasuk Ali kerap mengunjungi Rasulullah di saat-saat baginda gering, dan mereka turut meriwayatkan beberapa pesan terakhir baginda Nabi, namun tiada ucapan ummati sebagaimana yang didakwa. Lafaz itu direkod hanya disebut oleh baginda dalam beberapa keadaan sahaja selepas baginda membaca Al-Quran dan ketika kiamat. Namun tidak direkodkan baginda berkata demikian di saat baginda gering seperti dibayangkan oleh seorang dua asatizah. Maknanya Nabi pernah sebut ummati, tapi dalam hadis lain, dalam konteks lain, dan Nabi tengah segar lagi pada waktu itu. Okay. Ucapan terakhir Rasulullah. Okay. Ini nak sebut pada kita riwayat-riwayat cerita apakah dia ucapan terakhir Nabi. Apakah ucapan terakhir baginda Nabi? Ada 3 riwayat. Ini merupakan ucapan terakhir baginda sebelum menghembuskan nafas yang terakhir. Diriwayatkan daripada Ummul Mukminin. Ini riwayat pada Bukhari. Urwah bin Zubair melaporkan, sesungguhnya Ummul Mukminin berkata, ketika Rasulullah masih dalam keadaan sehat, baginda bersabda, seorang Nabi tidak akan diwafatkan sehingga diperlihatkan tempatnya di syurga.
Nabi kata seorang Nabi tu tak akan wafat sehingga dia tengok tempat dia di syurga macam mana. Lalu diberikan peluang untuk memilih. Ketika malaikat maut datang kepada baginda, ketika itu kepala baginda ada di atas pangkuanku. Rasulullah pingsan beberapa saat. Tidak lama kemudian baginda sedar kembali. Baginda menatap pandangan ke atas sambil mengucapkan, Ya Allah, pertemukanlah saya dengan kekasih yang tertinggi. Ana wa rafiqul a'la. Ini riwayat yang terkenal. Saya Ummul Mukminin berkata, demikian Rasulullah tidak memilih untuk hidup lebih lama dengan kami. Dan saya tahu adalah ucapan yang pernah baginda ucapkan ketika sehat. Itulah ucapan terakhir yang baginda lafazkan. Ya Allah, pertemukanlah saya dengan kekasih yang tertinggi. Ana wa rafiqul a'la. Ini yang last, perkataan last yang disebut. Ini riwayat daripada Bukhari. Hadis ini menunjukkan ucapan terakhir baginda Nabi ketika meninggal dunia ialah Allahumma rafiqul a'la. Sebagai riwayat sebut macam tu. Bukannya ummati sebagaimana yang didakwa. Bagi mengukuhkan hujah ini, Al-Bukhari membuat satu bab khusus yang diberikan tajuk bab akhir ma takallama bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab kalimah terakhir yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mengatakan ucapan terakhir baginda Nabi ialah Allahumma rafiqil a'la. Itu riwayat yang terkenal. Rasulullah meninggal di atas ribaan Ummul Mukminin. Pastilah beliau dapat mendengar dengan jelas ucapan terakhir baginda. Namun bagi Syiah, mereka menganggap bahawa Nabi meninggal di atas pangkuan Ali radhiyallahu anhu. Ini ialah percanggahan pertemuan riwayat tu. Menurut Ja'far As-Subhani dalam Ar-Risalah, tidak lama kemudian tanda-tanda kematian mulai nampak pada tubuh sucinya. Seseorang bertanyakan kepada Ibn Abbas, Nabi Muhammad meninggal di pangkuan siapa? Beliau menjawab saat meninggal kepala Nabi di atas pangkuan Ali. Ini riwayat dalam Syiah. Orang itu bertanya lagi, Aisyah mengaku bahawa Nabi meninggal di dalam kepala Nabi bersandar di dada beliau. Ibn Abbas menolak pengakuan itu dan berkata, Nabi Muhammad menghembuskan nafas yang terakhir di atas pangkuan Ali. Kemudian Ali radhiyallahu anhu, saya dan Al-Fadl yang memandikan baginda Nabi. Pada salah satu khutbahnya, Ali menyebutkan perkara ini. Nabi Muhammad menghembuskan nafasnya yang terakhir di dada saya. Saya memandikan jenazah dengan bantuan para malaikat. Ini riwayat dalam kitab-kitab Syiah. Kalau kita tengok, Ja'far As-Subhani ni memang dia datangkan riwayat-riwayat daripada yang ada sifat pro kepada Ali. Sedangkan riwayat-riwayat ni kadang-kadang rekaan. Tidak disebut dalam kitab-kitab dhaif ataupun kitab-kitab hadis palsu pun. Jelasnya dia kata Nabi Muhammad dan nabi-nabi lain diberi peluang untuk memilih di antara menjalani hidup di dunia atau meninggal. Peluang yang diberikan ini adalah bersifat ghaib dan tidak dapat diketahui oleh sesiapa pun. Persoalan ini diserahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Jelasnya Nabi sudah membuat pilihan sebelum itu dan tidak mahu hidup lama di dunia. Ini dibuktikan melalui dua hadis. Itu riwayat Muslim. Saya tak bacalah riwayat tu sebab riwayat tu lebih kurang saja dengan riwayat yang kita baca tadi daripada Bukhari. Walaupun ulama bersetuju Rasulullah diberi keizinan untuk membuat pilihan, namun kisah malaikat maut datang dan berdialog dengan Nabi adalah tertolak. Yang kata ketuk pintu apa semua tadi tu yang dah kita sebut tadi. Malah dalam hadis yang sahih dinyatakan Nabi pengsan ketika itu dan langsung tiada dialog berlaku di antara mereka, di antara malaikat maut dengan Nabi. Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar berkata, antara pengkhususan para Nabi ialah mereka diberi pilihan antara dunia dan di akhirat. Syekh Rashid Ridha dalam majalah Al-Manar menyatakan hadis ini tidak sahih dan palsu. Maknanya hadis tentang pemilihan tu. Selain daripada itu, Rasulullah sendiri sudah mendapat petunjuk tentang kematian baginda. Ini dinyatakan oleh baginda sendiri kepada anak andanya Fatimah dan dikisahkan semula oleh Fatimah kepada ibu tirinya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ini disebut dalam riwayat Bukhari, iaitu Fatimah mengkhabarkan kepada Ummul Mukminin Aisyah bahawa Nabi Muhammad berkata, Jibril datang kepada saya untuk membacakan Al-Quran sekali setahun. Dalam tahun ini, Jibril datang sebanyak 2 kali. Saya rasakan itu adalah petanda ajal saya. Jadi itu antara riwayat yang sebut kepada kita bahawa ini ialah perkataan terakhir Nabi dan ini ialah riwayat-riwayat yang sahih. Maknanya Nabi tak sebut pun ummati. Nabi sebut ummati pada tempat lain. Cuma riwayat yang terkenal yang sahih ialah Allahumma rafiqil a'la. Ini pula antara beberapa pesan terakhir Rasulullah yang diriwayatkan daripada Ali bin Abi Talib. Perkataan terakhir yang diucapkan baginda selepas salat ialah bertakwalah kepada Allah dan jagalah hamba-hambamu.
Dalam riwayat yang terkenal, itu riwayat Abu Daud, Nabi kata dekat-dekat Nabi nak wafat ni, tapi bukan waktu nazak tu, bukan waktu yang betul-betul Nabi nak wafat tu, tapi waktu Nabi dah sakit, Nabi tak boleh bangun, Nabi kata as-salah as-salah wa ma malakat aimanukum. Itu yang Nabi pesan kepada Ali. Selain daripada itu, antara pesanan terakhir Rasulullah, Abu Ubaidah Al-Jarrah berkata, sesungguhnya perkataan terakhir yang disebutkan oleh Nabi SAW ialah keluarkan Yahudi Hijaz dan Najran dari semenanjung tanah Arab. Ini riwayat daripada Ahmad. Maknanya nak sebut kepada kita bahawasanya banyak riwayat-riwayat yang sebut pesanan Nabi yang akhir. Tapi nak kata ummati itu ialah riwayat yang sangat-sangat tak betul. Kesimpulan dia, ucapan terakhir Nabi ialah Allahumma rafiqil a'la. Bukannya ummati sebagaimana yang masyhur. Dulu kalau kita tengok riwayat ni dimasyhurkan melalui perkongsian hadis yang ada dalam TV ni. Saya ingat dulu TV3 ada siarkan. Dia sebelum Buletin 1.30 tengah hari tu, dia ada, sebab masuk waktu Zuhur semua kan, dia ada perkongsian hadis. Antaranya ialah hadis tentang last kali Nabi sebut ummati, tapi dia tak letak riwayat tu siapa. Nabi Muhammad SAW dan anbiya lain semuanya diberi peluang sama ada untuk terus hidup atau memilih kematian. Namun kisah malaikat maut meminta izin adalah tidak benar. Terdapat maklumat mengatakan Rasulullah sudah membuat pilihan lebih awal lagi. Okay. Jadi nak sebutnya pada kita bahawasanya riwayat yang mengatakan Nabi sebut ummati ada pada tempat lain. Dia ada, bukan tak ada langsung. Ada, tapi bukan waktu Nabi nak wafat. Okay. Yang Nabi nak wafat ni Allahumma rafiqil a'la, ataupun as-salah wa ma malakat aimanukum, ataupun Nabi kata kepada Abu Ubaidah Al-Jarrah yang dengar pesanan ni, keluarkan Yahudi Hijaz dan Najran dari semenanjung tanah Arab. Itu 3 riwayat last pesanan Nabi ataupun ucapan Nabi. Selain daripada itu tidak ada. Okay. Jadi alhamdulillah kita selesai untuk kisah yang ke-11 ni. Nanti akan datang kita akan masuk kisah yang ke-12. Kisah ni pun ramai orang duk cerita yang ke-12 ni, iaitu kisah Umar Al-Khattab dimarahi oleh isterinya. Maknanya isteri dia membebel, akhirnya Umar pun dimarahi oleh isteri dia. Ini ramai orang cerita ni, terutamanya dalam kusuh-kusuh rumah tangga apa semua ni. Okay, nanti kita akan tengok pada kali yang akan datang, betul atau tidak penisbahan kisah itu kepada Umar Al-Khattab. Jadi alhamdulillah kita dah selesai. Rasanya kita berpada situ je untuk pagi ini. Setakat itu saja kita punya perkongsian pada pagi ini. Moga Allah Ta'ala beri rahmat dan berkat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.